Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. I hope you all are doing fine. Kita sambung topik hari ini. Hari ini lebih hands on lah. I decided to do a YouTube of this because lebih mudah bagi anda untuk boleh pause, and then buat teruskan dengan penggunaan software dan sebagainya. Kalau kita buat live, ada beberapa limitasi lah. Saya tak dapat nampak apa yang anda lakukan, dan kalau tertinggal susah saya nak bagi anda catch up balik. So I feel like this is a good alternative lah. Untuk topik kali ini iaitu analisis data kuantitatif, kita akan bincangkan bagaimana untuk menganalisis dan menginterpretasi data kuantitatif. Beberapa terma dekat sini. Step pertama adalah sebagai penyelidik, anda perlulah menyediakan data anda. Beberapa step yang terlibat dekat sini adalah pengekodan data. Ini bermakna maklumat adalah diwakili oleh nombor. Kita akan tengok sebentar lagi. Contohnya kalau ada survey, ada soalan tu menanyakan apakah jantina anda. Biasanya ada female dengan male lah. Katakanlah female kosong, kalau untuk male 1. Itu maksudnya maklumat diwakili nombor lah. Ia adalah dibentuk untuk anda bangunkan sebuah pengkalan data. Macam mana nak ada pengkalan data ni? Melalui proses pemasukan data ataupun data entry. Ini berlaku selepas pengekodan respon. Banyak alternatif lah kita boleh pakai untuk proses ni, termasuklah Microsoft Excel. Kita biasanya pakai SPSS untuk social science. Ada banyak lagi software lain, tapi yang paling basic ni adalah Microsoft Excel dan juga SPSS. Step seterusnya adalah untuk anda edit data. Kenapa kita nak edit data? Sebab kita nak mengenal pasti beberapa respon yang kurang logik. Kurang logik maksudnya dalam bahasa statistik kita panggil outlier. Contohnya dekat sini, kalau ada data tu membentuk sebuah pattern, tiba-tiba ada satu orang yang jawab jauh sangat daripada pattern tersebut. Ini dipanggil outlier. Kalau pattern tu begini, outlier dia mungkin ada kat sini ke. Kalau pattern dia ke bawah macam ni, dia punya outlier mungkin ada dekat sini lah. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab ada pemerhatian yang ataupun observation lah yang terlalu berbeza dengan pemerhatian yang lain. Macam mana ada pemerhatian yang berbeza sangat tu? Ia adalah kerana ada respon yang tidak konsisten. Respon yang tidak sekata dengan maklumat lain. Contohnya saya bagi soalan macam ni. Ada survey mengenai kepuasan bekerja. Saya berasa seronok bekerja di sini. Kita jawab setuju. Sangat setuju. Tapi soalan yang seterusnya, saya berasa kepuasan kerja saya berada di tahap sangat rendah pula. Nampak tak berapa konsisten. Banyak sebab lah kat sini. Responden malas nak jawab. Soalan pun berulang dan sebagainya. Tapi dia akan reflected dekat data nanti. Bila kita dah bentukkan data tu menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan bermakna. Okey, ini kita dah bincangkan beberapa minggu lepas jenis skill dan juga data. Ingat, skala nominal kita biasanya kaji jantina, kita kaji sesuatu yang nominal lah, yang dia tak ada pangkat. Kalau male ada female. Ordinal dia ada pangkat. Misalnya kalau graduate mana, mungkin SPM, bawah sikit, atas sikit ada college, atas sikit ada degree dan sebagainya. Ada juga interval dan juga ratio. Semua skill-skill ni dia boleh membentuk visual summary yang tersendiri. Ini anda tak termasuklah dekat anda punya
assignment, tapi ini untuk pengetahuan anda lah, ya. Sebab kita akan bincangkan juga untuk latihan data analisis sebentar lagi. Untuk latihan data analisis, kita punya situasi sekarang ialah kita cuba nak memilih sebuah weight loss program. Ya, kita katakanlah anda ada sebuah syarikat nak mengurangkan berat badan. Ya, ada sekarang ni dekat social media ada banyak online coach, ya. Jadi tak tahu nak pilih yang mana satu, ya. Nak pilih nombor 1, nombor 2 atau nombor 3. Ya. Daripada situasi ni, anda telah letakkan diet-diet daripada coach 1, coach 2, coach 3 kepada sekumpulan individu. Ada lelaki, ada perempuan. Tugas anda ialah nak memilih diet mana yang paling berkesan. Okey, settle tu, kita akan buka SPSS sebentar lagi. Okey, untuk latihan SPSS, anda perlu buka software SPSS yang anda ada. Biasa yang untuk student anda boleh ambil trial version lah. Yang ni tak perlu bayar. You get to use it for around 14 days atau sebulan, tak silap saya. Ya. Okey, ada beberapa view kat sini, data view dengan variable view. Kita akan tengok nanti kalau dah masukkan data. Sekarang ni kosong, belum ada data lagi. Kita cuba masukkan data. Kita import data. Ya, saya ulang. File, import data daripada data kita ada beberapa bentuk lah, tapi data kita dalam bentuk Excel. Jadi kita pergi. Data saya ada di desktop. Okay. Your data, nama tajuk database dia adalah weight loss, ya. So kita open. Okay. Tak ada masalah dekat sini. Yang kacau sangat. Okay. Akan keluar data dekat sini. Okay. Jadi ada data view dengan variable view. Kalau anda ingat pada minggu-minggu lepas, semua soalan ada jenis skill dia, ya. Okay. Kita tengok data betul-betul. Gender. Kenapa ada negatif 99 dekat sini? Ya. So, mungkin bermakna sesuatu, satu mungkin bermakna sesuatu yang lain. Ada age, ada height, ya, tinggi. Pre-weight adalah berat sebelum mencuba diet. Ya. Ada 3 jenis diet. Diet nombor 2, nombor 1 dengan nombor 3. Kita juga ada diet, ada weight after 6 weeks. Maknanya berat selepas mencuba diet ni lah, ya. Okay. Tugas anda yang pertama adalah untuk melihat data ni. Okay. Sebab kita akan cuba jawab soalan-soalan dalam latihan ni. Latihan ni ada markah, ya. Anda boleh buat satu persatu, ikut step by step dengan saya, ataupun tengok sekali, cuba, ataupun tengok sekali lagi. All depends on how you study lah, ya. Okay. Ada beberapa command dekat atas ni, ya. Kita akan cuba beberapa yang basic lah untuk level anda. Tak perlu terlalu advance sangat, ya. Okay, ada beberapa, bila dah masukkan Excel tadi, dia akan nampak dekat sini. Kita boleh tengok gender. Kenapa gender ni negatif 99? Kita akan check sebentar lagi. Ada age, height, pre-weight, berat sebelum mencuba diet. Diet yang mana satu? Ya, berat selepas 6 minggu. Ya, ada perubahan atau tak. Iaitu data view. Ini variable view. View pun boleh ubah. Kat
kat sini juga ada beberapa fungsi lah, ya, anda boleh tengok. Okey, kita tugas anda sekali lagi, kita nak jawab soalan-soalan dekat sini lah. Don't be intimidated, sebenarnya tak banyak pun, ya. Okey, ada diet 1, 2 dan 3. Kita pergi SPSS tadi balik. Okay. Gender. Gender adalah sebuah skill nominal. Kita betulkan dekat sini, ya. Kerana apa? Ada female and male. Sama macam diet ni tadi. Diet pun nominal. Sebab tak ada diet yang ini yang kita cuba nak cari. Diet mana lagi bagus. Dia tak ada bentuk ordinal lagi. Tak ada bentuk order. Okey, tugas anda sekarang ialah untuk melabelkan data. Ya. Untuk gender, kosong adalah female, 1 adalah male. Ya, kat sini kita kena memberi makna dekat values. Ya, pergi dekat values, ya, kita klik dekat sini. Kosong ialah female, kita add, 1 adalah male. Kita kena add. Tadi saya lupa. Kalau okey. Missing values biasanya negatif 99. Yang untuk bahasa statistik biasa negatif 99 memang missing values lah. Kita tekan okey. So now we know ni adalah missing value. Missing value dekat sini bermaksud dia lupa nak letak ataupun tak letak. Ya, maknanya kita tak pakai sangat lah data tu, ya. Okay. Kemudian kita nak check data kita melalui tools yang ada kat dalam ni. Ingat, kita nak menjawab soalan-soalan di sini, ya. Okay. Tool pertama adalah descriptive statistics. Kita pergi analyze, pergi descriptive statistics, kita pergi explore, because what we're doing right now is exploring. Okay, kita punya dependent list, kita nak tahu age, pre-weight dengan dari segi gender. Okay, dependent list ada pre-weight, factor list adalah gender. Okay, yang lain kita tak kacau. Kat sini adalah both. Kita tekan OK. Okay, kalau apa-apa analisis dia akan keluar dekat output view. Ni output view kita. Okay, boleh tengok dekat sini. Min 63.8, median 66, minimum negatif 70, maksimum 82. Okey, semua value dekat sini. Kalau anda berpuas hati, boleh jawab dekat sini. Tapi saya tak berpuas hati sebab tak mungkin ada orang berat dia negatif 70. Ya, kita boleh tengok dekat sini. Siapa yang negatif 70 ni? Negatif 70 dekat female adalah responden nombor 33. So, kita pergi balik dekat data view. We go to responden nombor 33. Tak mungkin dia nak jawab negatif 70. Ya, sebagai anda sebagai penyelidik dah boleh agak lah. Dia tak adalah nak cakap negatif 70. Dia saya nak cakap 70 kan. Kita letak negatif je lah tu, ya. Okay, sebab data kita dekat sini tak mungkin lah, tak betul lah kiranya kan. Kalau ada negatif 70 kat sini, dia kacau lah apa kita punya median dengan mean tadi.
nilai-nilai untuk male ni mungkin betul, tapi nilai untuk female ni mungkin kita tak berapa nak percaya sangat lah. Oleh itu kita run sekali lagi, ya, kita pergi analyze descriptive statistics, kita pergi explore. Tadi ada pre-weight and then gender, macam tadi macam biasa ditekan OK. Okay, nampak kat sini mean 67, median 67, ya. Standard deviation minimum 58, maksimum 82. Nampak lebih realistik lah dekat sini, ya. Okey, macam ni lah keadaannya, ya. Dah boleh jawab dekat sini berapa minimum, maksimum, mean, median dan standard deviation untuk female and male. Okay. Kemudian kita nak tahu, sebab kita dah ada data ni kan, kita nak tahu diet manakah yang menyumbangkan kepada weight loss yang paling banyak. Sebab itulah fungsi diet kan, kita nak jaga makan sebab output yang paling senang kita nampak adalah berat kita, sebab itu yang paling nampak, ya. Oleh itu kita cuba macam mana nak tahu berat yang dah turun. Kita pre-weight tolak weight selepas 6 weeks. So kat sini kita pergi dekat transform, compute variable. Okay. Sebab kita nak cari weight loss. Kena buat macam ni, tak boleh ada selang-selang. Okay. So, weight loss adalah sama dengan free weight tolak weight 6 weeks. Okay, function kita kalau boleh nak semua. Dan kita tekan OK. Okay, dekat sini kita dah nampak satu variable baru, iaitu weight loss. Dia dah kirakan untuk kita. Kat sini kita nak, sebab ini penting sebab kita nak untuk kita menjawab soalan seterusnya. What is the best weight loss product ataupun weight loss diet lah. Pergi balik dekat sini. Cara nak tahu ni ialah melalui confidence interval. Ya, ini untuk kita tahu adakah sampel kita betul-betul represent population yang kita cuba nak study. Ya, kat sini lebih baik kalau kita menggunakan fungsi graph lah, ya. So kita pergi dekat graph, legacy dialog, kita pergi dekat error bar. Okay. Kita ambil yang simple saja. Ini kita define. Yang kita nak tahu adalah weight loss sebagai variable bergantung kepada diet yang mana satu. Confidence interval untuk social science biasanya 95%. Kita tekan OK. Okay, dekat sini dah boleh jawab soalan dekat sini. Diet 1, 2 dengan 3, apakah mean dia? Yang ni tak ada cara lain lah, kena baca daripada bar ni, ya. Yang ni nampaknya mungkin 3.3, ya. Yang ni mean dia mungkin 3. Kat sini mean dia boleh jadi
5.15 lah macam tu. Ya. What you need to do ialah min saya dah bagi jawapan kan. Okay. Yang nanti 5% interval ni anda perlu tahu, kita nak tahu range dia ya. Ya. Kat sini kita nak tahu range dia minimum berapa, maksimum berapa. Kalau yang kat sini minimum dia nampak 2.35 lah. Okay. Maksimum dekat sini nampaknya macam 4.25. Kat sini mungkin you all memerlukan pembaris lah ya. Ada cara nak baca, biasanya saya pakai pembaris je ya. 4.25. Jadi ini adalah minimum dan maksimum. Ini adalah min ya. Saya bagi contoh sekali lagi. Kat sini kalau pembaris saya 3.3 ya. Okay, seterusnya kita nak tahu perbezaan di sebalik min, average, nilai average setiap grup ya. Kita dah tahu tadi diet 3 paling banyak menyumbang kepada weight loss ya, tapi kita tak tahu apakah perbezaan yang lebih mendalam. So oleh itu kita nak buat ANOVA, iaitu analysis of variance ya. Ini untuk kita test hipotesis ya. Hipotesis kita yang pertama ya, weight loss untuk setiap diet adalah sama, pH 0 ya. Alternatif weight loss adalah tidak sama. Kita cuba nak tahu, kita nak buktikan pH alternatif ni betul lah ya. Okay, sebab kita nak membandingkan antara diet 1 dengan diet 2, mana lagi superior, antara diet 1 dengan 3, diet 2 dengan 3 ya. Ini membolehkan kita kuatkan lagi argument kita lah, diet nak bagi tahu diet 3 ni paling terbaik ya, kalau lah dia terbaik. So cara kita nak buat, kita pergi dekat analyze, pergi general linear model, kita pergi general linear model ni pun boleh mengelirukan, kita pergi univariate. Okay. Dependent variable kita adalah weight loss. Fixed factor kita adalah diet. Itu yang kita nak cari kan ya. Okay, saya perlu cakap univariate variable ada variable kita nak uji satu je lah. Kita betul-betul nak tahu diet yang mana satu. Kemudian kita pergi dekat post hoc. Yang ni sebab kita nak tahu, nak pakai statistik tu yang mana lah. Okay. Faktor diet, kita nak buat post hoc test untuk diet ya. Ada beberapa test untuk univariate ni, test dekat sini. Kebiasaannya kita pakai Tukey. Okay, tekan continue. Kita tekan OK. Kat sini kita boleh fokus post hoc test tadi. Antara diet 1 bandingkan dengan diet 2. Inilah kita punya pairwise comparison lah ya. Antara diet 1 dengan diet 2, P value dia berapa? P value kat sini adalah significant value lah. Okey. Antara diet 1 versus diet 2, the P value is 0.912. Okey.
antara diet 1 dengan diet 3 berapa, antara diet 2 dengan diet 3 berapa, ya. Yang ni anda boleh tengok sendirilah dekat sini, ya. So oleh itu, ya, daripada perbandingan ni tak ada significant difference lah between diet 1 and 2, ya. Tapi ada perbezaan antara diet ketiga. Diet 1 dengan 3 nampak tak? P-value dia ada agak rendah. 2 dengan 3 pun agak rendah, ya. Kalau tengok kat deskripsi statistik tadi, mean weight loss dekat diet 1 3.3, diet 2 pun 3 kilo, ya. Kedua diet ni pun average tu kurang lah daripada mean weight loss dekat diet ketiga tadi. Diet ketiga tadi paling tinggi kan, 5.15 kg, ya. Oleh itu, kepada siapa-siapa yang betul-betul nak lose weight, diet 3 is highly recommended, ya. Yang ni akan menguatkan argument anda lah. Oleh itu, kalau nak tengok hypothesis tadi, mean weight loss on each product is not the same. Jadi kita terima H alternative. Okay, kemudian kita mencuba jawab untuk ada tak perbezaan antara gender dengan weight loss. Ya, untuk produk-produk kesihatan, nak bandingkan dengan gender ni adalah sesuatu yang sangat menguntungkan lah, ya. Kalau nak target dekat lelaki je memang menguntungkan, target kat perempuan je pun memang menguntungkan. Oleh itu kita nak tengoklah antara diet 1, 2 dengan 3 ni, sebab kita ada 3 coach kat bawah kita. Takkanlah kita nak jual coach nombor 3 je. Mungkin coach 1 dengan 2 ni sesuai untuk jantina tertentu, ya. Kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita nak tengok dekat sini, kita buat two-way ANOVA, ya. Ini ialah di mana kita menggunakan dua categorical independent variable, ya. Kita juga akan test beberapa hipotesis. Ada 3 hipotesis dekat sini. Kita cuba nak test. Okay, kalau kita nak buat two-way ANOVA ni, kita menggunakan legacy dialog. So kita pergi dekat graph, kita pergi legacy dialog, kita pergi dekat line bar kat sini. Sebab kita nak bandingkan lelaki dengan perempuan, ada 2 gender yang kita uji kat sini, ya. So kita buat multiple. Yang lain ni jangan kacau. Kita klik define. Okay. Yang kita nak tengok dekat sini statistik yang lain lah, iaitu mean ke sebagainya. Okay. Kita nak uji ialah weight loss, ya. Kategori yang kita nak uji seterusnya adalah diet. Okay. Kita nak bezakan melalui gender, iaitu jantina lah. Okay. Semua dah okey, jangan kacau yang lain. Kita tekan okey. Okay, kalau tengok dekat sini, apa yang anda dapat nampak? Okay, male merah, female biru. Okay, kalau diet 1 ni, mean weight loss untuk male adalah agak tinggi lah. Yang ni nampak macam 3.8 ni, ataupun 3.7 lah, ya. Untuk female, the weight loss maybe 3. Okay, weight ke the second diet agak rendah lah weight loss untuk female. Tapi weight loss untuk male nampaknya macam 4.1 average weight loss. Okay, not bad. We look into diet number 3. Ya, diet number 3 tadi kita dah tengok lah, memang superior daripada diet-diet yang lain kan. Tapi kita nak tengok perbezaan efek dia kepada gender. Okay, kepada male maybe 4.2.
Untuk female 5.9. Jadi average female weight loss memang tinggi ya. Average weight loss untuk male also tinggi untuk diet nombor 3. Oleh itu, Ada boleh jawab dekat sini, mean weight loss does not differ by product. Adakah berbeza atau tak ikut produk? Ya, kat sini jawapan dia adalah not true lah. Tik je lah dekat sini, nak tanda X pun tak apa ya, nak tanda bukti pun tak apa. Mean weight loss does not differ by gender. Berbeza atau tak? Anda boleh fikir sendiri. Ada interaction antara produk dan juga jantina in weight loss. Daripada graf ni anda dah tahu jawapan, boleh jawab sendiri ya. Kalau anda dah settlekan exercise ni ya, yang legacy dialog tadi ya, untuk jawab soalan ni. Soalan ni memerlukan anda letak chart ya. So you just copy, boleh paste dekat sini saja. Ni tak ada lah kan. Sebab dia besar, saya itu kecil sikit. Okay, this is good enough for me ya. Kalau dah siap ni, isi nama, isi nombor matrik dan boleh hantar melalui iFolio ya. Oleh itu, kita dah boleh buat kesimpulan dekat sini. Kalau kita nak jual produk diet, diet ketiga ni, coach nombor 3 ni memang bagi result paling tinggi lah ya. Tapi kalau kita nak pushkan lagi, kita suruh coach nombor 3 ni khaskan kepada perempuan, memang berkesan. Okey, setakat itu saja kelas untuk hari ini. Saya memang saya YouTube adalah terbaik lah. Kalau saya buat demo pun sukar juga untuk anda nak catch up kadang-kadang ya, sebab kemampuan komputer pun lain-lain kan ya. So oleh itu YouTube better because you all boleh pause, boleh play dan sebagainya. Siapa yang advance tu boleh teruskan, siapa yang rasa nak catch up lagi boleh ulang balik. Okey, ini latihan anda. Latihan yang lain ada markah kehadiran saja, baik latihan ini adalah 5 markah. Okey, anda boleh siapkan ya. Saya akan spesifikkan deadline. Saya nak bagi deadline panjang sikit lah untuk ni ya. Dengan itu, kita jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang.